الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini seperti yang kita rancang dan kita susun. Allah Azza wa Jal mengizinkan ia berjalan seperti yang dikehendaki olehnya. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita masih dalam perbincangan berhubung dengan talbis iblis, tipu daya, perangkap, belitan iblis dalam menyesatkan manusia. Apabila iblis diberikan peluang oleh Allah untuk dia minta supaya ditangguhkan hukuman ke atasnya, dia telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Sebab itu pengarang kitab kita Al-Imam Abul Farash Ibnul Jauzi menyusun kitab ini sebagai pendedahan kepada kita bagaimana masuknya iblis dalam menyesatkan manusia. Malam ini tuan-tuan, kita memilih bab yang berikutnya, bab yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, iaitu perangkap belitan iblis dalam menipu manusia dalam soal ibadah, ataupun kita juga boleh sebut tajuknya seperti belitan iblis kepada ahlul ibadah, yakni orang yang melakukan ibadat. Saya dan tuan-tuan daripada kalangan orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah ini, bagaimana masuknya atau bagaimana caranya iblis itu memerangkap manusia yang begitu kuat, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Abid. Kalau abid, orang yang beribadah. Dalam bahasa Arab ni kalau abidun, orang yang buat ibadah. Tapi kalau dia guna abid, orang yang sangat kuat beribadah, ahli ibadah. Jadi macam mana iblis tipu kita? Macam mana iblis membelik, memerangkap, memperdayakan manusia yang melakukan ibadah? Sebab kita kena tahu, iblis ataupun syaitan, dia bukan sahaja menyasarkan ahlul maksiyah ataupun golongan-golongan yang jauh daripada agama. Kita jangan salah faham atau kita jangan tersilap. Kita jangan hanya menyangka
bahawa serangan ataupun gangguan ataupun tipu daya iblis itu hanya disasarkan kepada golongan yang jauh daripada agama. Kita tengok orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang tak salat, tak menutup aurat, itu sebahagian daripada manusia yang berjaya dihasut dan ditipu oleh iblis. Tetapi macam selalu kita sebut tuan-tuan, kita jangan lupa bahawa belitan iblis itu juga atau tipu daya iblis itu juga boleh masuk ke dalam masjid-masjid. Dia boleh masuk di kalangan orang-orang masjid, di kalangan orang-orang yang melakukan ibadah. Dia boleh masuk. Sebab itu Al-Imam Ibnul Jauzi dia letak bab khas bagaimana penipuan iblis kepada ahli ibadah. Satu, dia punya intro dia. Ini kita semua kena ambil berat. Di antara cara iblis menipu dan memerangkap ahlul ibadah adalah dengan menggalakkan mereka melakukan ibadah, mengajak mereka melakukan ibadah, menyuruh. Iblis suruh, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan silap faham, iblis suruh, sehingga mengabaikan bab yang lebih besar daripada ibadah, iaitu ilmu. Ibnul Jauzi kata cara iblis nak tipu manusia ini, dia berikan semangat, dia berikan dorongan untuk manusia semangat dalam melakukan ibadah, rajin semayang, rajin berzikir, rajin berwirid, rajin buat amalan-amalan yang amalan-amalan ibadah ni. Tetapi mereka mengabaikan syarat yang paling utama sebelum melakukan ibadah, iaitu ilmu, menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, masyhur perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab di dalam Sahih Bukhari, dia letakkan satu bab al-qaul qabla al-amal, qabla al-qaul wal-amal. Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab dalam Sahih Bukhari, bab pada menyatakan tentang mendahulukan, memulakan dengan ilmu sebelum bercakap dan beramal. Sebab itu kalaulah satu orang itu dia fokus, dia semangat dalam buat ibadat, apa sahaja orang petua, apa sahaja orang ajak, apa sahaja yang dia dengar, semua dia sapu, dia telah termasuk dalam talbisu iblis. Orang ajak semayang, apa tah semayang, dia semangat nak semayang. Orang kata bulan Rejab ada semayang raghaib 12 rakaat pada Jumaat yang pertama. Orang terang dekat dia, dia tengah duk semangat. Dia tak kira hadis sahih ke, hadis palsu ke, betul ke tak betul ke, apa ke, buat. Jadi ini cara iblis menipu ahlul ibadah. Dia pun semangat. Apa doa, apa zikir tak tahu mari daripada mana, siapa ajak, dia kira nak baca. Orang share saja, orang bagi saja, baca, amal, buat. Walhal perkara tersebut tidak ada asalnya, tidak ada sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bila dia melakukan ibadah, apa yang berlaku? Akan berlaku kerosakan dan kesesatan. Sekali lagi kita akan bagi contoh yang dibawa oleh Ibnul Jauzi. Sebab itu tuan-tuan, kita pernah mendengar perkataan yang disebut, yang disandarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud, orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu
Orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, dia sebenarnya telah rosak ataupun dia telah melakukan kerosakan lebih daripada kebaikan. Ini kita akan bagi contoh nanti. Tapi sebab itu tuan-tuan, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia mula dengan apa yang dimulakan oleh Allah dan Rasulnya sebelum dia terjun ke dalam ibadah, sebelum dia melakukan sesuatu ibadah, sebelum dia bersemangat dalam sesuatu amalan, dia akan menuntut ilmu tentang bab itu dulu. Sebab itu kita tengok banyak dalil. Kalau kita nak baca tak sempat, cukup banyak dalil nas yang suruh kita mengaji, menuntut ilmu sebelum kita buat sesuatu amalan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok beberapa perkataan yang disebut daripada kalangan ulama-ulama salaf, yakni daripada kalangan sahabat, kalangan tabi'in, generasi yang terbaik, mereka menyebut secara ringkas, kita sebut kata mereka mempelajari, ini perkataan yang dibawa oleh Ibnul Jauzi daripada Yusuf bin Asbat. Dia kata satu ilmu yang engkau belajar lebih baik daripada 70 orang yang pergi berperang. Ini contoh yang menunjukkan besarnya fadilat menuntut ilmu itu daripada kita melakukan ibadah tanpa ilmu ataupun asas, kan? Kemudian dia bawa satu perkataan, dia kata apa? Pernah disebut oleh Mutarrif, oleh Al-Mu'afi bin Imran, dia kata apa? Aku lebih suka menulis satu hadis daripada salat sepanjang malam. Aku lebih suka belajar satu hadis, satu ilmu, itu lebih aku suka, lebih baik, lebih afdal daripada salat sepanjang malam. Nampak tak? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, setelah dia sentuh sedikit tentang bagaimana syaitan masuk pada ahli ibadat ni, pasal tuan-tuan kena beza. Kita, masalah orang kita ni, dia tak faham istilah. Orang Melayu ni, satu orang rajin main semayang, rajin main masjid, dia kata apa? Kawan tu pakai jubah ke, pakai baju Melayu, rajin main semayang apa semua, pakai kepiah apa semua, alim lah. Alim. Orang kita ni alim. Perkataan yang dia guna alim. Alim ni dia beza. Itu saya sebut tadi. Istilah alim daripada ilm, alim dia merujuk kepada orang yang berilmu. Itu mari perkataan ulama. Ulama plural. Singular dia alim, orang yang berilmu. Ramai dia panggil ulama. Jadi orang yang alim adalah orang yang berilmu. Faham tak tuan? Orang yang berilmu. Orang yang rajin semayang, rajin puasa, rajin berwirid tu, dia belum tentu alim. Itu orang yang buat ibadat rajin tu kita panggil abid atau abid. Orang yang kuat ibadat. Atau orang Melayu ni disebut warak lah. Warak tu pun sebenarnya ada perkataan, ada tafsiran lain. Tapi tuan-tuan beza. Pasal tu orang alim dia ada ilmu, tapi belum tentu dia buat ibadat kuat. Tapi orang yang kuat ibadat juga belum tentu dia alim. Okey, so kita kena beza. Orang kita kena beza. Nak letak, nak gradekan satu orang tu, kita kena tengok. Kan? Bukan semua orang yang abid alim. Dia mesti ada ilmu. Okey. So tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok dia kata. Dia kata antara perangkap iblis dalam menyesatkan manusia,
Terutama dalam isu yang kita sedang bicarakan ini berkaitan dengan ahli ibadah. Dia bawa contoh, saya nak ambil dua malam ni. Saya nak ambil dua ya. Satu, talbis iblis dalam bab bersuci. Bersuci. Bab istinja, basuh kencing, bab bilik air. Ibnu Jauzi bawa. Semakin kuat semayang, semakin sakan wah-wah. Bisa dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Pasal apa dia jadi macam tu? Yang tak semayang terus itu satu bab lah. Yang semayang ni tengok sakan sangat ni. Masuk tandas sampai basah lencun. Sat lagi kita nak sebut ni, Ibnu Jauzi kata ni semua iblis punya style ni. Semua iblis punya ni main ni. Masuk bilik air, mandi junub, mandi wajib sampai habis tengah kok. Tinggal tak terjun dalam kok tu eh. Apa cerita? Kan? Ini belum cerita dia. Tuan-tuan tahu? Ni Ibnu Jauzi kata ni. Dia main tak puas. Dia basuh ni, basah ni. Sampai tak puas. Ini main mana ni? Siapa ajak ni? Ghulu. Kan? Kita tengok, dia ni bagusnya ambil wudu. Ada penceramah mana tak tahu? Penceramah. Dia cerita kalau, tuan-tuan, letih. Macam-macam duk kena jawab. Ada penceramah mana tak tahu? Dia kata, wudu yang betul menurut sunnah, kalau betul-betul kita ambil wudu yang betul dengan sunnah, sejam. Yang ni bukan sunnah Nabi, sunnah iblis. Sejam. Tuan-tuan ambil wudu berapa lama? Sampai sejam. Dia kata dia pi, mula cerita tu dia kata dia pi Mekah. Dia pi Mekah, dia ambil wudu. Lepas tu adalah Arab mana? Arab tuan-tuan. Driver taksi pun Arab. Yang muhung kita tak ada naik Abu sebut RM5, lepas sampai sebut 300 apa semua tu Arab lah tu. Abu Jahal pun Arab. Dia kata Arab tu tegur dia. Dia tahan ambil wudu tak betul. Arab tu pun ajak dia. Sejam. Tu dia tuan-tuan. Sejam ambil wudu. Ini semua talbis iblis. Sekali lagi kita akan sebut. Sebab itu waswas adalah daripada iblis. Masuk bilik air lama, bukan masalah sembelit ke masalah apa. Masalah dia tak rasa dia tak rasa suci. Ni semua pasal apa tuan-tuan? Orang yang waswas, orang yang tak ada ilmu. Orang yang waswas ni orang yang buat ibadat dalam keadaan tak ada ilmu. Itu belum kira lagi dengan baca ni kan. Nak niat tu ni tuan-tuan, satu orang pergi duduk ni ahli ibadat ni, bukan orang tak, kita bukan cerita orang tak semayang, kita cerita orang semayang. Kita duk tajuk ni, tajuk orang semayang ni. Pi berdiri, orang Penang panggil pancong, betul pancong. Pi berdiri depan kepala paik tu 10 minit tak ketahuan ambil wuduk ni. Duk pi mengadap kepala paik tu. Pasal apa hang tak buka paip? Niat tak masuk. Ini talbis iblis. Iblis duk pemain dia. Iblis duk perangkap dia. Iblis duk tipu dia hidup-hidup ni. Yang ni yang kita kata kena tipu hidup-hidup ni. Buka tutup. Boleh tahan lagi. Ada yang buka ayak, ayak keluar. Dia tak basuh-basuh lagi. Astagfirullah. Ayak tengah kolah dah. Tahu lah ayak peri. Kan? Tapi iblis. Tu tak nampak? Ini orang ambil wuduk ni. Orang ambil wuduk. Membaziak ayak. Basuh sampai tak tahu mana basuh. Tempat tak basuh pun basuh. Angkat tak. Ni. Angkat. Pasal apa? Muka basuh dah. Pasal apa ulang balik ni? Niat tak masuk.
Tuan-tuan, kita bukan suruh buh kepala paik tu dalam ni. Satu orang buka paik, tuan-tuan pegang tangan dia. Hang buat apa? Macam orang sembahyang kadang-kadang. Ini semua pasal apa ni? Apa yang jadi macam ni? Bukan kata 3 kul, 40 kul lah baca. Tak niat-niat ni. Ini yang Ibnul Jauzi kata syaitan mainkan dia. Satu orang kalau dia ada ilmu, Allahu Akbar. Tapi kalau satu orang tu Allah, 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 kita tahu dah. Kita pegang, tarik tepi-tepi. Hang ta'aus. Iblis duk main hang. Nampak? Sebab tu kita kata orang tak semayang pun kena main dengan iblis. Orang semayang tapi dalam keadaan macam tu juga sebenarnya dia dipermainkan oleh iblis. So kita kena hati-hati, ya. Okey, nampak? So kata Al-Imam Ibnul Jauzi, dia kata antara perangkap iblis kepada orang-orang yang melakukan ibadah seperti orang yang berwudu, orang yang bersuci, antaranya ini semua mainan atau tipu daya iblis. Siapa yang duk buat benda ni, ketahuilah pada malam ini dia telah dipermain dan diperdayakan iblis. Siapa yang saya sebut ni, tak kira lah kena pada siapa pun, sebenarnya dia pada malam ini baru tahu dia ditipu oleh iblis. Satu, orang yang berlebih-lebihan di dalam wudu. Orang yang was-was di dalam wudu. Orang yang masuk ke dalam tandas dengan begitu lama, dengan merasakan tidak puas atau tidak apa? Tidak sempurna, ataupun orang yang duk berasa tak suci. Nampak? Ini sekali kita akan sebut secara lebih detail. Kata dia, ada di kalangan ahlul ibadah yang mencuci pakaian berulang kali kerana tidak yakin akan kesuciannya. Lagi Sakan Ibnul Jauzi kata apa? Ada orang yang duduk di dalam tandas, dia nak ambil wudu, tahu apa dia? Apa dia yang iblis timbulkan persoalan dia? Dia tengok ayak tu, tahu iblis main sampai tahu mana? Iblis kata, ni, hang tahu mana ayak tu suci ke tak? Tu dia, tuan-tuan. Iblis timbulkan persoalan, hang tahu mana kata ayak tu suci, boleh ambil wudu. Toh ayak tu tak suci. Min aina? Ayak tu main mana? Walau kalau kita belajar, tuan-tuan, benda tu tak akan timbul. Orang yang ada ilmu, persoalan tu tak akan timbul. Sebab apa? Orang yang ada ilmu, persoalan itu tak akan timbul. Dia boleh timbul itu pasal dia jahil. Sebab orang yang berilmu, orang yang mengaji, asal pada air suci. Ayak ni selagi mana tidak jelas bau dia, tak jelas warna dia, tak jelas ain najis tu, ayak tu dalam keadaan kekal suci. Tapi iblis main dengan dia. Macam atas muka bumi ni lah. Kita nak sembahyang tak mana pun tak apa. Sekarang kita sejadah ni pasal SOP berkaitan dengan penyakit. Tapi kalau ikut pada asal hukum, semua permukaan bumi ni kita boleh pacak tang mana saja, kita boleh sembahyang, tak ada masalah. Ada orang dia sanggup tak sembahyang pasal apa? Lupa bawa sejadah. Dia kata tanah ni kotor. Asal pada tanah ni suci, tak timbul soal kotor, melainkan nampak ain najis tu. Yang tu cerita lain. Tuan-tuan masuk hotel, tuan-tuan masuk mana-mana, homestay ke apa ke, tuan-tuan nak sembahyang, sejadah tak ada, boleh sembahyang? Boleh. Pasal itu orang yang ada ilmu sukar untuk iblis mainkan dia. Tapi ada cara lain pula. Yang ni kita tajuk kita ahli ibadat. Orang yang sembrono buat ibadat ni memang dia syok main. Pasal banyak cara dia boleh. Dan orang yang buat ibadat tu, problem dia apa?
dia tak sedar, dia tak tahu kata yang dia duk buat itu adalah tipu daya iblis. Dia tak perasan kata apa yang dia duk amal tu, apa yang dia duk buat itu adalah daripada perangkap iblis. Pasal apa dia tak tahu? Pasal dia tak ada ilmu. Pasal dia jahil. Dia duk rasa betul sebenarnya tak betul. Ini bahaya. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dia kata ada mereka yang di dalam tandah itu berdiri, berjalan kaki sebelah, berdahem-dahem lah. Itu belum lagi yang melurut-lurut kemaluan. Tu pun semua macam-macam duk buat tu, tungin ranggang. Duk tak suci situ juga. Syakan. Kita duduk sebelah dia. Itu pun satu bak juga tu. Itu belum lagi yang petua-petua yang macam-macam kan. Angkat kaki. Saya tengok ada satu poster ke apa gambar. Kencing cara sunnah. Dia tulis kencing cara sunnah. Ataupun qada hajat cara sunnah. Kaki lipat kok mana tak tahu. Kaki sebelah. Saya kata ni bukan cara sunnah, ni punah. Boleh tahu tertomoh dalam bilik air tu. Macam-macam poster. Betul kan Nabi yang kat kepok kau tu? Macam mana nak kencing? Tuan-tuan, nanti kita akan baca hadis. Kita kencing, kita basuh. Lepas tu kita duk perasa. Duk perasa tu kalau ikut ilmu dia suruh buat apa? Kalau satu orang ada ilmu, dia duk perasa macam duk meleleh, dia duk perasa macam duk keluar. Based on knowledge, based on hadis, Nabi suruh buat apa? Tak payah duk peduli. Orang ada ilmu, dia basuh, dia keluar, dia pergi sembahyang. Tapi orang yang tak ada ilmu, masuk keluar balik. Lepas tu orang dah rokok, dia dah. Tuan-tuan tengok tak? Orang yang tak masuk niat, orang yang wuduk tak wah-wah apa. Semua orang yang tak kena, tak wah-wah ni, elok tu imam nak i'tidal, nak sami Allah, dandan boleh. Setengah tu iblis mainkan dia duduk dalam bilik air, dia mai awal tau, dia mai awal. Ni yang kita sedih ni, iblis betul-betul kencing dia mai awal, dia masuk bilik air, oleh kerana iblis dah mainkan dia terlepas satu rakaat. Kita kata hang bukan mai awal tadi, siapa hang masbuk? Nampak tak? Iblis telah perangkap dia, timbulkan segala penyakit wah-wah lah, segala apalah, menyebabkan dia hilang kelebihan untuk berjamaah bersama dengan imam pada takbir yang pertama. Kalau dia memang sakit perut ke, ada masalah ke, memang dia tak boleh apa, memang Nabi suruh selesai. Tapi yang ni tuan-tuan, dia saja mai perasaan tu sehingga dia terlepas rakaat. Nampak? Tujuan dia pergi ke situ. Lah sekali orang yang wah-wah ni, dia akan tension, dia akan letih, dia akan perah. Dia nak pergi ke mana? Dia akan pergi kepada tinggal. Itu dia punya the main target. So kita kena bongkar malam ni, nampak kan? Ada juga di kalangan orang yang kuat ibadat ini menganggap bahawa perbuatannya menggunakan air dalam jumlah yang banyak untuk bersuci merupakan suatu perkara yang baik dan afdal. Ni lagi bahaya. Dia punya falsafah dia, orang jahil ni, tapi kuat ibadat. Dia ahli ibadat, tapi dia tak ada ilmu. Lagi banyak air hang guna, lagi afdal. Lagi banyak hang basuh, lagi afdal. Lagi sakan hang basuh, lagi afdal. Ini betul-betul iblis. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi mandi berapa? Nabi berwuduk secupa, Nabi mandi segantang. Kita mandi berapa? Selori. Ada satu pensyarah Arab, dia pergi minum jus, air jus. Masa tu tengah trend gelas besar, gelas tinggi tu, gelas besar. Dia jus apple, dia tak besar jus tu tak. Dia kata lil junub. Dia kata ni boleh mandi junub ni. Dia kata air apple jus gelas besar tu, banyak tu punya air tu boleh buat mandi wajib. Nampak? Orang yang faqih dia boleh buat. Nampak tak? Okey. Sebab itu orang yang tidak merasa cukup atau tidak merasa puas dengan apa yang ditentukan
ditentukan oleh syarak, dia termasuk daripada pelaku bid'ah. Siapa yang rasa apa yang Nabi tunjuk tu tak cukup, cara Nabi tu tak sempurna, benda yang Nabi buat tu tak lengkap, tidak puas dengan apa yang diajar oleh Nabi, dia telah menyelisihi agama. Nabi kata basuh 3 kali, dia basuh sampai 7 kali. Dia melampau. Tapi kalau kita fikir apa? Baguslah dia ni basuh betul-betul basuh. Dia pasal tuan-tuan, benda ni bukan boleh ikut akal, bukan boleh ikut cita rasa. Tu ya tuan. Kalau ikut cita rasa, kalau kira nak basuh, ada orang dia basuh sekali, dia rasa puas. Ada orang dia basuh banyak kali, bukan kata basuh. Kan? Pasal tu saya pernah baca cerita kat tuan-tuan, orang tanya, kata silap saya Imam Ahmad. Dia basuh, lencun. Orang tanya Imam Ahmad. Dia tanya, dia kata aku duk rasa macam tak sempurna, aku rasa macam tak sah, macam tak kena, macam tak puas. Tapi dia dah lencun dah. Imam Ahmad kata, hang tak wajib dah solat ni. Imam Ahmad kata, hang dah tak wajib dah solat ni. Pasal apa? Pasal salat wajib ke atas orang berakal. Adapun hang ni gila. Macam mana tak gila tuan-tuan? Basah dah duk rasa tak basah. Dia dah basuh dah, tapi dia duk rasa macam tak basuh. Gila. Sebab itu tuan-tuan, was-was. Kalau tuan-tuan tanya orang psikiatri, tuan-tuan tanya ilmu psikiatri, pakar sakit jiwa ni, was-was salah satu daripada penyakit mental, penyakit kejiwaan yang perlu dirawat. Dan selalunya orang was-was ni dia masuk dalam kalangan orang yang buat ibadat. Nampak? Okey? Kemudian tuan-tuan, kita akan pergi tengok sikit. Nampak? Dia juga bawa satu hadis yang mana daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni dia dengar anak dia berdoa, "Ya Allah, aku memohon syurga Firdaus. Aku memohon istana yang berwarna putih di sebelah kanan di dalam syurga." Dia sebut satu-satu, nak tingkap macam ni, nak pintu macam ni, nak lantai macam ni. Ayah dia kata apa? Abdullah bin Mughaffal tu kata apa? Hang melampau. Tuan-tuan bila minta syurga, Allahumma inni as'aluka al-firdaus. Aku nak syurga. Cukup? Tuan-tuan tak payah cerita syurga tu macam ni, syurga tu pintu lagu ni, buat awning bagi tinggi sikit, bumbung bagi masuk angin. Tak payah. Tak payah detail. Doa tak payah detail. Kata ayah dia, aku mendengar Nabi SAW, sayakunu fi ummati qaum ya'taduna fi du'a wa tuhur, atau kama qala, akan muncul, akan keluar daripada umat aku manusia yang melampau dalam berwudu, melampau dalam berdoa, dan melampau dalam bersuci. Akan muncul 2 kelompok ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Akan muncul. Situ kita tengok kadang-kadang doa melampau, berwudu, bersuci melampau. Pasal apa? Akan muncul golongan ini. Tapi orang yang buat tu rasa apa? Dia tak rasa bersalah. Dia rasa dia betul. Dia rasa itu yang paling sempurna. Nampak? Okey. Sebab itu dia bawa perkataan Abul Wafa bin Aqil. Dia kata apa? Orang yang berakal adalah orang yang paling sedikit menggunakan air ketika bersuci. Orang yang paling berakal, orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang paling sedikit menggunakan air. Itu tanda dia faqih, tanda dia ada ilmu. Sebaliknya orang yang melampau banyak guna air ni, itu tanda kejahilan dia. Kemudian dia bawa hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-saraf. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada seorang sahabat Sa'ad. Dia tengah berwudu. Dia tengah ambil wudu.
Buka air ambil wudu. Dia tengah berwudu. Nabi kata, ma hadha saraf. Saraf ni melampau. Maksudnya dia ambil saat ni dia ambil air banyak tau. Nabi kata, ni apa ni yang melampau ambil air ni, ambil wudu ni? Tahu dia kata apa? Afil wudu israf. Afil wudu israf. Adakah ambil wudu ni pun dikira ni yang dia buat ni bukan dia basuh kereta. Bukan dia buat tak ketahuan, dia ambil wudu, dia nak basuh bagi clear, dia nak basuh bagi kemah. Ni perkataan ni kena jaga Nak basuh bagi clear, nak basuh bagi betul kan, nak basuh bagi kemah. Orang kita begitu lah, dia nak bagi kemah. Dan dia rasa dia duk buat tu wudu salah ke? Salah kan nak ambil air bagi betul-betul, nak ambil wudu, duk berkira apa ni kita nak buat ibadat ni? Bahasa. Duk berkira apa kita nak ambil wudu ibadat ni? Kan? Jual pokok bunga tak apa, nak ambil wudu kacau sangat. Ni perkataan mau ingat ni. Perkataan lagu ni juga ni, perkataan talbisu iblis ni, dia pergi banding dengan urusan dunia. Yang lain depa tak kalut, depa tak tak kacau, kita nak ambil wudu depa duk kalut pula. Orang nak semayang pun sabung tak kena, hak ni tak kena. Pi kalut orang yang semayang, orang tak semayang tu. Nampak? Kita duk perbetul tuan-tuan. Sebab tu saya kata orang tak semayang pun masuk neraka. Orang semayang tak betul pun masuk neraka. Tapi selalunya perkataan yang kita dengar apa? Perkataan ni, dia kata orang tak semayang, depa tak kalut, depa tak pi tegur, depa tak pi berbetul. Orang yang duk semayang depa kacau, hok nu tak kenal lah, hok ni tak kenal. Ini yang berlaku pada saat. Dia kata bila Nabi tegur, apa yang kau lebih-lebih ni saat ayang ni? Dia kata wudu pun salah ke? Apa jawapan Nabi? Naam. Walaupun dalam urusan wudu, dalam soal wudu tetap salah. Tetap benda ni kena tegur. Tetap dianggap pembaziran. Tuan-tuan jangan anggap bila kita buat satu benda agama melampau, Tuhan setuju dengan benda tu. Tuan-tuan jangan anggap macam tu. Nampak? Nabi kata wa in kunta ala nahrin jara yajri. Nabi kata walaupun satu orang pi wudu di tengah sungai yang air banyak mengalir, tu pun dia tak boleh ambil lebih. Tu pun dia tak boleh melampau. Kata para ulama, sungai ni air banyak, nak basuh, terjun, naik apa semua pun boleh. Tapi tu pun Nabi kata jangan melampau. Nampak? Ini satu amaran bagi kita. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut juga. Ni kita nak bezakan tafriq, nak bezakan ada ilmu dengan orang yang buat ibadat tak ada ilmu. Sebagai contoh, tadi ni Ibnul Jauzi kata masuk dalam bilik air lama. Masuk dalam bilik air lama ni buat apa? Pasal apa orang masuk dalam bilik air lama? Pasal dia dok kena tipu dengan iblis. Kalau sembelik ke apa ke tak apalah. Ni tak ada sebab. Tuan-tuan tahu tak? Ni yang kata ada kes betul ni. Saya banyak kongsi cerita ni. Ada sahabat bila dia masuk dalam bilik air, tuan-tuan tahu apa berlaku? Yang jadi lama tu, syaitan telah main dia. Bilik air kan tempat syaitan. Dia masuk bilik air macam cerita saya duk kongsi dengan tuan-tuan, tak tahu bisa dengar tak bisa dengar. Dia masuk bilik air, dia telah basuh dulu bilik air tu baru dia guna. Basuh kepala paip, basuh getah paip, dia basuh habis semua, basuh cuci baru dia guna. Sekali lagi dia kata apa? Dia macam COVID jugalah. Dia kata tah kawan tu. Ni dia panggil apa? Dia panggil imajinasi dia. Tah kawan tu pegang, tah mocik, tah kok nu, tah kok ni, tah kok nu. Nampak? Ini semua apa? Khayalan. Andaian. Nampak ke? Ada. Nampak? Pasal tak betul. Nampak? Okey. Dia kata antara talbis iblis, kita syarah sikit. Dia kata talbis iblis ni, dia kata antaranya dipetua. Saya tak nafikan, ada disebut di kalangan para fuqaha. Suruh lagi dia suruh apa? Ni lurut ni. Lurut. Lagi buat apa lagi? Apa goncang ke apa semua. Saya sebut ni nak bagi ringkas masa. Kesemua hadis tentang amalan ini tidak ada satu pun yang sahih.
Artinya apa? Tidak ada satu pun yang diajar oleh Nabi. Cukup. Maknanya apa? Boleh tak boleh kalau kita nak buat? Boleh. Sebab ni kita nak ajak ni bagi ada pemahaman. Al-Imam An-Nawawi kata, kesemua hadis-hadis ni tak sabit, tak sahih. Tetapi ini merupakan suatu ijtihad di kalangan ulama untuk nak menyelesaikan soal baki ayat kencing. Dan ini tidak wajib dilakukan. Tidak ada masalah kalau tak buat. Dan dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada keadaan individu. Yang mana tak ada masalah, yang duk pergi buat aham-aham pasal apa? Dah hang kencing elok apa semua tak ada masalah. Tuan-tuan tahu tak? Ni, tuan-tuan tahu. Tujuan ulama ni, okey. Ini kira kita toleran lah. Tujuan ulama buat usolli tu tahu pasal apa? Tujuan ulama buat usolli tu untuk memudahkan. Tengoklah, tujuan ulama tak nafi memang disebut benda tu di kalangan para ulama sebut tujuan dia memudahkan. Lah dia jadi apa? Dia jadi mudah ke dia jadi kuih payah? Dia jadi kuih payah. Tujuan ulama nak bagi mudah. Mai boleh dekat depa ni dia jadi payah. Macam saya kata tadi, dia atuk perkataan. Sahaja aku semayang, jatuh satu perkataan tak masuk. Angkat lagi, jatuh lagi satu perkataan tak masuk. Jatuh lagi satu perkataan tak masuk. Elok tu imam nak iktidah, terus masuk. Macam tu juga ulama petua tu buat apa semua tu nak bagi kita mudah. Tapi kalau An-Nawawi kata kalau benda tu boleh timbul wah-wah, tak payah buat. Faham tak? Kalau benda tu boleh jadi punca, bedehem tu boleh jadi punca, bedehem tu boleh jadi pasal kita pi wah-wah, asalnya tak mau bagi wah-wah, tapi buat benda tu pi jadi wah-wah, Nawawi dah tak payah buat. Benda memang tak ada hadis. Nampak? Tu satu. Okey. Kemudian kita tengok. Tengok ada satu riwayat. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang lelaki selepas daripada berwuduk, dia duk rasa lagi. Ni tuan-tuan yang mana ada penyakit ni buat macam Imam Ahmad kata ni. Pasal ada hadis. Orang tanya Imam Ahmad, dia kata aku ni syaitan lah ni. Aku bila keluar aku duk rasa macam ada air duk keluar. Aku masuk basuh. Lepas aku basuh, keluar duk rasa lagi macam tak selesai. Imam Ahmad kata, lepas hang dah basuh tu, hang pergi ambil air. Buka paip, hang pergi ambil air. Dia tak katalah buka paip, zaman tu tak ada paip. Ambil air, apa nak buat? Hang pergi percik tang baju tu. Hang pergi percik tang baju tu. Percik tang kemaluan boleh, hang pergi percik ku atas baju tu pun boleh. Pasal apa tujuannya? Nak kepok iblis ni ya? Nak kepok macam mana? Kalau hang duk rasa macam ada apa, hang pasak dalam kepala otak hang ni, ayat tu ayat yang aku percik tadi. Cukup. Dia keluar tak keluar kata, tengok ada ayat. Ayat apa ni? Ayat kencing ke ayat paik tadi? Imam Ahmad kata hang pegang ayat paik tadi. Hang buat 2-3 kali. Perah. Iblis tu tak boleh makan. Iblis ni dia macam kita lah. Kalau dia boleh makan kita, dia seronok lah. Tapi kalau dia mai kita tak layan dia, mai dia tak boleh makan kita, belah tinggal. Pasal tu wah-wah ni berpuluh tahun pasal kita duk layan. Imam Ahmad kata hang pegang ayat, hang percik di kain hang. Apa jadi hang pegang kata ayat tu bukan ayat kencing, ayat tu ayat paik. Tak payah duk layan. Bila tak layan, itulah kita lawan iblis tu. Lawan iblis tak payah layan. Faham tak? Nampak? Orang berilmu ada style. Ini berdasarkan hadis daripada Al-Hakam bin Sufyan. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a summa nadaha farjahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian dia berwudu dan merenjiskan air pada kemaluannya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibn Majah. Apa tujuan Nabi buat macam tu? Lepas dia berwudu, dia percik air pada baju pada kemaluannya, nak menutup ruang untuk syaitan nak was-was. Sebab itu orang berilmu dia ada benteng. Dia tak layan, dia tak ikut apa yang syaitan nak. Sebab dia tahu macam mana nak buat. Kan?
Demikian juga tuan-tuan, kalau kita tengok dalam isu orang yang was-was ketika salat pun ada kaedah dia. Orang yang basah lampu dia, angin ke tak angin, ini juga tuan-tuan, yang rasa tu mari daripada waswasun syaitan. So kita tengok pasal tu, kita sedih, kita kesian pada orang-orang yang tertipu dengan perangkap iblis ni. Akhirnya apa? Berhenti sembahyang, pi ambil wudu. Berhenti sembahyang, pi ambil wudu. Ulang 2-3 kali. Letih, dia letih. Nabi kata la yantafil. Jangan layan. Jangan layan. Au la yansarif. La yanfatil au la yansarif hatta yasma' sautan au yajid rihan. Sampai kamu dengar bunyi atau kamu dengar bau. Artinya zan tadi ni kamu jangan layan sampai yakin. So ini tuan-tuan kita nak sebut, bila tuan-tuan ada ilmu, mari benda-benda macam ni ada cara nak lawan. Nampak? Itu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tuan-tuan, antara perkara juga yang kadang-kadang dilakukan oleh sebahagian ahlul ibadah ni, iaitu dia tak dapat bezakan yang Nabi ajak dengan yang dipetua ataupun pandangan para ulama. Sebagai contoh, doa ketika ambil wudu. Doa lepas wudu tu sahih. Tapi doa masa basuh tangan, basuh, ya Allah putihkanlah wajah aku, ya Allah apa tangan ni, kemudian dia setiap anggota tu ada doa. Setiap anggota tu ada doa. An-Nawawi sebut. An-Nawawi sebut doa-doa, zikir-zikir dia bawa dalam kitab dia Al-Adhkar. Ada. Kita tak nafikan ada Al-Adhkar, doa-doa basuh tangan, basuh muka. Setiap anggota tu ada doa dia. Tapi An-Nawawi kata tidak ada satu pun yang sabit, yang sahih. Melainkan Nabi bila ambil wudu, bismillah, Nabi basuh apa semua, lepas tu Nabi baca doa. Tak ada yang sahih. Tapi kalau tuan-tuan nak baca di atas doa, tuan-tuan nak baca di atas doa, tidaklah menjadi satu kesalahan. Pertama, tuan-tuan tak yakin bahawa itu doa Nabi, kita tak sandarkan pasal tak sabit. Tapi tuan-tuan nak doa masa wudu ni bercakap pun boleh. Masa wudu boleh bercakap tak? Boleh. Masa wudu boleh bercakap. Jadi tuan-tuan kalau tengah basuh muka, doa ya Allah ampunkanlah dosa-dosa yang mata aku apa semua, boleh. Basuh tangan, ya Allah cucikanlah tangan aku daripada dosa-dosa tangan. Tak ada masalah. Ia doa, benda yang luas. Tapi kalau sampai satu orang tuan-tuan, tak hafal doa, tak ambil wudu, silap doa, ulang wudu, ini yang salah. Pasal itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah jumpa satu orang. Dia sebut dalam buku dia As-Sunnah wal Bid'ah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah jumpa satu orang, dia kata, pasal apa hang tahu wudu? Dia kata, aku tak erti wudu. Takkan basuh tangan muka apa semua hang tak tahu? Dia kata, aku tahu, cuma doa-doa tu aku tak tahu. Azan. Okey, kita azan dulu. Sekejap lagi saya buat sikit kesimpulan insya-Allah taala.
Okey, sikit lagi tuan-tuan. Berikutnya juga antara talbis iblis. Apabila satu orang dia tak puas atau dia was-was, apa yang berlaku? Dia akan langgar satu lagi sunnah. Dia akan langgar satu lagi satu hadis apa dia? Basuh lebih pada 3 kali. Sebab itu dalam agama ni dia tak berdasarkan kepada kepuasan tau. Dia berdasarkan kepada sunnah. Kalau berdasarkan kepada puas, lagi banyak kita basuh, lagi banyak berapa kali kita basuh, lebih pada 3 kali, lagi puas, lagi kita rasa confident, yakin. Tapi tak. Daripada Abdullah bin Amr, Ja'a A'rabi ila Nabi yas'aluhu 'anil wudu. Kata Abdullah bin Amr dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, datang seorang Arab Badui kepada Nabi dan bertanya tentang wudu. Fa'arahu al-wudu thalathan. Kemudian Nabi mengajarnya untuk berwudu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi kata, faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda. Siapa yang basuh lebih daripada 3 kali, menambah zada, siapa yang tambah lebih daripada 3 kali yang Nabi tunjuk tu, dia telah melakukan satu benda yang buruk, wa ta'adda, dan melampaui batas. Hadis riwayat An-Nasa'i. So kita bukan nak fokus 3 kali tu, kita nak fokus apa? Bila Nabi kata siapa yang tambah. Tapi iblis ni bila dia tengok kawan tu semangat, dia mari bisik tak lengkap, dia mari bisik tak kena, dia mari bisik tak rata, dia mari bisik tak elok. Jadi bisikan ni di atas kejahilan kawan tu. Dia tak tahu kata basuhan yang Nabi ajak tu 3 kali tu, dia basuh lebih. Bila dia basuh lebih, apa jadi? Dia telah buat satu benda yang salah. Walaupun di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata benda ni makruh, satu benda yang dibenci, tapi wuduk dia sah. Takkan kita nak buat satu benda yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Tapi orang yang kena talbis iblis, bila dia basuh lebih 3 kali, adakah dia rasa benda tu dibenci? Dia tak rasa benda tu dibenci. Dia rasa benda tu satu afdal. Itu satu. Dan lagi satu contoh saya nak bawa ke tuan-tuan. Ibnu Jauzi tak bawa, tapi saya tambah. Orang kita dia pergi tandas. Dia pakai seluar ke, dia pakai jubah ke apa, dia pergi tandas. Dia qadha hajat lah, dia kencing. Dia telah dipermainkan oleh iblis. Orang dulu-dulu dia tak bawa, dia tak semayang pasal dia tak bawa kain. Dia pasal apa tak semayang? Dia tak kain tak bawa, kain salin, kain pelekat. Macam orang perempuan telekung kan. Ni seluar ni boleh pakai semayang ni. Dia tadi seluar tadi masuk tandas. Kencinan seluar lah. Dia kita tanyalah pasal dia kata seluar dia tak boleh pakai semayang. Kencing dalam seluar ke? Kok dia tak tahan terkencing dalam seluar? Basah habis. Dia terdoa tak kencing lah. Tapi meracik. Yang ni yang kata talbis iblis ni. Ni yang kata syaitan mainkan ni. Kalau dia belajar di dalam fiqh, kalau dia belajar di atas manhaj ilmu, tuan-tuan boleh baca dalam kitab, bukan kata mazhab luar daripada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan baca dalam fiqh manhaj
fiqh manhaji yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, Mustafa Khin, Ali Syarbaji. 3 orang tulis kitab fiqh manhaji tu. Saya sebut ni pasal kitab ni masyhur. Sekali dia kata kita ajaran lain pada mazhab Syafi'i. Tak, ni mazhab Syafi'i. Dalam tu dia kata contoh perkara yang dimaafkan kalaulah betul dimaafkan, artinya tidak menjejaskan, boleh pakai sembahyang. Apa dia? Bila satu orang masuk dalam tandas, kemudian dia qada hajat, kemungkinan kebarangkalian untuk mercik air-air tu dimaafkan, boleh pakai untuk solat, tak ada masalah. Kerana apa? Umum balwa. Apa dia tu umum balwa? Benda yang tak dapat dielakkan, sesuatu yang sukar untuk dijaga, perkara itu diraikan oleh agama, dimaafkan. Saya bukan nak cerita umum balwa tu. Saya bukan nak cerita ayat percik kena seluar tu. Saya nak cerita bagaimana orang berilmu dapat menangani perkara ini dan tahu apa yang agama kata, dan tahu sama ada boleh tak boleh pakai sembahyang, agama benarkan tak ataupun tidak, dan agama kata apa tentang isu tu. Sebaliknya orang jahil, dia tak sembahyang langsung, dia duk pegang satgi qadha atas alasan yang agama tak benarkan. Alasan yang agama kata benda tu boleh, dia pergi faham kedai tak boleh. Nah, ini satu, banyak lagi contoh-contoh yang kita nak bawa. Bagaimana orang yang buat ibadat tak ada ilmu, sangat banyak kekeliruan dan kesalahan dia. Tapi alhamdulillah di Malaysia lah ni bagus. Orang-orang Malaysia, perempuan Malaysia baguslah, mereka dah dapat terima antara pakaian menutup aurat dengan telekung. Dulu tak ada telekung, tak sembahyang lah, mereka dah faham lah. Telekung bukan syarat sah sembahyang, sebaliknya menutup aurat. Pasal tu kita tengok orang Melayu dah pakai jubah, tak pakai jubah, pakai baju kurung, pakai stokir apa semua, mereka sembahyang terus walaupun mereka tak pakai telekung. Dulu mereka kalau tak ada telekung, dia macam syarat sah sembahyang, macam tak ada wuduk, menghadap kiblat apa semua tu lah. Kan? Alhamdulillah, semakin didedahkan dengan ilmu, semakin okey. Itu belum lagi tuan-tuan, nanti kita akan masuk lagi ada. Saya sebut sebagai intro. Jamak qasar. Berapa ramai orang tak jamak? Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Ini kes betul. Kita tanya pasal apa tak jamak? Pasal apa tak jamak qasar? Musafir pasal apa tak jamak qasar? Dia kata, buat apa kita nak jamak qasar? Masjid banyak. Kita berhenti sembahyang. Nampak? Walha dalam musafir afdal kita qasar. Kalau kita sembahyang sendiri, kalau kita berjamaah dengan masjid, kita tamam. Tapi kalau kita sendiri, kita qasar. Afdalnya macam tu, itu sunnah. Tapi dia tak ada ilmu. Lepas tu dia kata pula, lagi baguslah sembahyang tamam 4. Mana pahala banyak, 4 ke 2? Dia tanya kita balik. Lah ni kita suruh dia sembahyang 2 qasar. Dia kata kita sembahyang 4 lah bagus. Dulu muda-muda dah tak mayang dah, mai tua-tua ni mayang banyak lagi ah. Buat 4. Dalam hadis afdalnya kita buat 2. Itu lebih baik daripada 4. Itu dalam hadis, dalam ilmu. Tapi dia yang faham atas nafsu tadi, dia duk baca 4-2 tadi. Itu contoh. Lepas tu banyak orang yang meninggalkan jamak qasar ni kerana apa? Kerana niat. Banyak yang kita jumpa tak jamak pasal apa? Pasal dia tak hafal niat. Dia kata yang duk sembahyang besar ni pun tak ketahuan dah fardan qasran apa semua lillah adaan apa qadaan ni, mai ni jama'an qasran apa ni majmu'an ilaih, himpun padanya himpun. Dia kata tak apa, saya sembahyang besar tak apa. Walau benda tu tidak wajib, benda tu tak ada dalam hadis. Boleh je dia nak lafaz ikut dia lah, nak lafaz nak sebut pun tak ada masalah. Tapi kalau tak reti sebut, tak boleh sebut, itu tidaklah menyebabkan dia tak boleh jamak. Begitu juga talbih iblis dalam bab mandi jenazah kadang-kadang. Oh, mandi jenazah. Orang rasa satu benda yang payah, satu benda yang berat, satu benda yang susah. Seolah-olah mandi jenazah ni kena ada orang yang pakar betul. Walha nak mandi orang hidup lagi payah daripada mandi orang mati. Nampak? Pasal apa kita rasa payah?
Kadang-kadang mandi jenazah berkejam-kejam, kecut banyak. Koyak mulut ni. Tembok ayak. Ni melampau ni. Ini kerana tak ada ilmu. Koyak mulut mayat, tembok ayak, berus gigi macam berus gigi orang hidup. Dia nak pergi cakap dengan siapa? Kan? Nampak tuan? Banyak lagi contoh-contoh berkaitan dengan mandi mayat ni yang kita orang melampau di dalam bab tu. Ada setengah saya pergi tu, dia buang najis tu. Tengok, ada lagi tak? Tembok ayak. Ish, apa buat teruk macam tu? Kan? Dia tak rasa ni ada lagi ni, tekap tembok, korek kepo apa? Ni, koyak. Apa ni? Siapa ajak ni? Kita tekan-tekan, kita ambil tisu sikit, kita tengok tak ada dah kesan aja, cukup. Yang dalam perut dia biar pi. Apa ada nak kira? Tekan lagi tu, ada lagi tu, tekan lagi. Koyak, tembok ayak. Tembok. Dahsyat. Baru puih, baru suci, baru bersih. Dia mau tang tu. 3 jam ni, 4 jam. Pediam merepek, setengah jam cukup. Jurus mai 2-3 kali nak bagi bersih sikit ya, nak bagi hilang aib, nak mulia dia sebagai manusia, kapan tanam. Kan? Nampak tuan? Hadirin mukminin banyak. Sebab itu dalam dunia fitnah hari ni, macam-macam pandangan, macam-macam petua, macam-macam ajaran, macam-macam tuan-tuan dengar, sehingga kita keliru. Sebenarnya boleh dijawab dengan ilmu, bukan payah. Tuan-tuan dengar saya mengajak malam ni, bukan semuanya betul, bukan semua tuan-tuan wajib terima. Perkataan saya bukan perkataan Allah dan Rasul, bukan mu'tamad, tak boleh petikai. Tuan-tuan boleh petikai, tuan-tuan boleh postmortem, tuan-tuan boleh sembang lain esok. Hang dengar ustaz sembang semalam macam mana? Jom kita bincang sembang tak, tuan-tuan pergi kena Teh Halia cara ustaz, sembang tajuk saya. Ada ustaz sebut lagu tu aku tulis ni, hang rasa macam mana? Sebab yang kita tak boleh petikai tu Allah dan Rasulnya. Ini disiplin kita. Saya sebut ni, saya ambil kesempatan sikit. Saya tahu tuan-tuan semua ada tujuan dan maksud yang lebih besar pada malam ini. Tapi tak apa. Dia sebab lagi, dia dugaan lagi besar, lagi nikmat kita makan lagi. Tapi nak sebut tuan, disiplin dunia ini. Tuan-tuan jangan tengok siapa yang cakap. Tuan-tuan jangan, orang cakap, orang label. Tuan-tuan pun tahu. Type di YouTube macam-macam orang keluar tentang saya, tentang Sapulan apa semua. Abaikan. Tuan-tuan kadang lagi bagus tuan-tuan tutup muka, tak payah tengok muka siapa. Tuan-tuan dengar perkataan dia. Kita nak dengar perkataan dia. Kemudian kita dengar sandaran dia. Dia kata basuh tangan macam ni, doa dia sekian, hadis dia sekian. Selesai. Itu saja agama. Agama tentu ya. Saya nak bagi tahu kata benda ni tak boleh buat, dalilnya macam ni. Benda ni boleh buat, dalilnya. Itu agama, itu ya agama. Apa yang payahnya? Saya mai ajak tuan-tuan, saya mai ceramah kat tuan, saya bertanggungjawab untuk menyatakan apa sandaran saya. Tadi saya kata tak boleh basuh lebih 3 kali. Saya baca hadis. Saya kata tak ada benda-benda yang dehem semua tu, kerana hadis tak sabit. Kemudian saya sebut ada 2-3 benda yang Nabi buat. Saya sebut hadis dia. Itu agama. Itu disiplin. Tuan-tuan tak pening. Bila benda tak boleh buat, kita kata pasal apa tak boleh buat. Benda boleh buat, kita kata pasal apa benda boleh buat. Itu agama. Pasal itu bila kita nak salat dengan yakin di atas ilmu. Quran kata apa? Quran kata ad'u ilallah ala basirah. Quran sebut ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'an. Aku mengajak manusia kepada Allah. Dengan apa? Ajak manusia kepada Allah dengan apa? Bukan dengan nafsu. Bukan dengan sembang kosong, bukan dengan petua-petua mengarut. Dengan apa? Basirah. Dengan ilmu. Ilmu. Nampak tak? Pasal itu bila tuan-tuan mari sembahyang, tuan-tuan nampak macam-macam passion. Kawan nu takbir macam ni, kawan nu takbir macam ni, kawan nu angkat tangan macam ni, kawan nu rokok macam ni, kawan nu baca macam ni. Dia tak akan timbul kepelikan kalau kita belajar. Memang ada bacaan macam ni, ada hadis macam ni, ada cara duduk macam ni, ada cara turun macam ni. Selesai ilmu. Dia tak jadi pening.
Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan sangka orang yang berdiri salat selamat daripada iblis. Jangan kita sangka macam tu. Jangan kita pandang orang yang duduk di luar masjid ni yang kena iblis, yang dalam masjid ni pun boleh kena. Macam yang kita sebut tadi. Yang lebih takut daripada orang yang kena tu tak perasan, tak sedar, kata dia kena. Bahaya dia. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.